Kita tak nampak yang lebih daripada itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tanya kenapa yang Allah jadikan pada kita malam Al-Qadr, jawabnya kerana kesempatan untuk kita hidup ini sekejap je di dunia. Masa kita hidup sekejap je di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama dengan umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Tapi manakala umur kita umat Muhammad Allah jadikan baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni tak lama kita hidup, sekejap je kita hidup. Tapi dalam tempoh 60 tahun hingga 70 tahun ini, macam mana kita nak menandingi amalan-amalan kita dibandingkan dengan umat yang terdahulu? Tentu kita tak mampu kita nak menandinginya. Umat terdahulu sampai 950 tahun hidup. Nabi Nuh AS. Kalau kita baca Nabi Adam AS 1000 tahun lebih. Kita baca umat-umat dahulu ratusan dan ribuan tahun. Sampai pada umur umat Muhammad, Allah jadikan baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Maknanya kita ni bila-bila masa saja akan dipanggil menghadap depan Allah. Lalu bagaimana kita nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu dibandingkan dengan umur kita sekarang ini? Allah jadikan pada kita malam Al-Qadr. Bila Allah kurniakan pada kita malam Al-Qadr, maka rugilah kalau kita tak ambil kesempatan dan peluang ini. Peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita dapatkan peluang-peluang yang hebat pada malam Al-Qadr. Yang diantaranya peluang yang disebut dengan keampunan Allah. Peluang yang disebut dengan apa dia, meraih pahala-pahala yang banyak pada kita. Ini di antara perkara demikian. Saya nak berbalik pada pertanyaan yang ditanya oleh saudara Abu Talib sebentar tadi. Macam mana kita nak suruh kita ni rasa tentang yang disebut dengan malam Al-Qadr dan juga kelebihan-kelebihan yang hebat yang Allah bagi ni. Para penonton, sahabat-sahabat sekalian, antaranya ialah yang pertama, kita kena banyakkan menambahkan ilmu dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, jangan kita rasa syok sendiri, dia panggil. Syok sendiri ni penyakit yang berlaku di kalangan kita. Ramai orang kita ni, dia rasa bahawa dia ni macam alim je pada diri dia. Dia tak nak untuk menambahkan ilmu. Bila dia tak nak menambahkan ilmu, dia tak tahu nilai yang Allah bagi pada kita Al-Qadr itu sendiri. Orang yang dia tahu nilai, tentu dia tak akan lepaskan peluang yang Allah bagi pada kita, walaupun di saat-saat terakhir macam malam-malam sebegini. Malam-malam sebegini ni, orang yang dia tahu nilai, dia tak akan lepas. Mereka akan ambil juga. Walaupun katakanlah di kalangan kita, dia kata dah berakhir dah malam Lailatul Qadar, dah lepas dah malam Lailatul Qadar, misal contoh. Tapi orang yang dia ada ilmu, dia tahu tak terlepas lagi malam ni kot malam Lailatul Qadar. Malam ni kot malam yang Allah jadikan, sebab Allah jadikan malam Lailatul Qadar ni Allah sembunyikan masa-masa dia. Jadi ilmu ni penting dalam hidup kita untuk kita nak rasa perkara demikian. Yang kedua, kita kena duduk dekat-dekat dengan orang yang berilmu. Jangan kita ni malas duduk dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni nampak kita akan meniru perangai mereka tersebut. Kita akan tengok sikap mereka untuk dapatkan peluang-peluang yang Allah bagikan, banyak benda-benda yang ajaib dalam bulan Ramadan ini. Kita boleh bayang kita buat benda yang sikit tapi Allah bagi banyak dalam hidup kita. Siapa yang nak bagi sebegini kalau tidak Allah yang Ar-Rahmanur Rahim? Siapa yang boleh mengampunkan dosa kita kalau tidak Allah yang Ar-Rahmanur Rahim? Lalu orang-orang yang soleh, dia nampak ganjaran-ganjaran yang ada ni. Lalu kita duduk dekat dengan orang soleh. Bila kita duduk dekat dengan orang soleh, duduk ni dalam dunia kita ni banyak cara. Dalam tambah-tambah di musim PKP ni, lagi senang kita duduk dengan orang soleh, hadir dalam program-program sebegini. Ataupun kita cari dalam YouTube, dalam Facebook, dalam banyak kan, yang orang-orang soleh yang ada, dia tunjuk bagaimana amalan-amalan yang patut kita ikuti dalam hidup mereka. Jadi kita pun tiru benda-benda yang dilakukan oleh orang saleh ini. Jadi manfaat kita dalam suasana sebegini untuk kita dapatkan perkara-perkara yang hebat yang Allah kurniakan pada kita di saat mana kita berRamadan sebegini. Wallahu a'lam. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhanku.
Setiap kali kalau duduk dengan Ustaz Ahmad Dusuki ni dapat je poin yang sangat jelas. Ada dua benda yang saya belajar yang sangat-sangat tepat. Banyak lagi ilmunya dan benda yang sangat jelas yang Ustaz Ahmad Dusuki highlight untuk mukadimah je saya, iaitu kena tambah ilmu. Sebab beza orang yang beramal tanpa ilmu bagi ibadat pokok tak berbuah, betul ke Ustaz? Lebih kurang macam tu rasanya. Dan kita perlu duduk dekat-dekat dengan orang yang ada beramal soleh, orang yang berilmu ni. Ialah peribahasanya atau perumpamaan ni ibarat kalau kita bersahabat dengan toke minyak wangi lah. Kalau kita dapat minyak wangi, kita dapat bau harumannya. Dan syukur Alhamdulillah, nanti saya nak tanya Ustaz lagi tentang, sebab saya terlihat di sini ramai yang kata bahawasanya Masya Allah malam ni rasa pelik, rasa syahdu, rasa nak nangis. Tak tahu, saya ingat saya seorang je rasa begini, tapi yang lain juga menyatakan rasa yang sama. Wallahualam. Nanti saya tanya sahabat-sahabat kita yang sedang live sekarang ni, adakah anda rasa perkara yang sama, rasa sebab, rasa syahdu bahawasanya malam ini dan malam terakhir kita Ramadan. Contoh macam Diana Din kata malam ni rasa syahdunya, Masya Allah. Dan benda saya nak balik apa yang Ustaz Ahmad Dusuki katakan tadi. Ramadan ni kalau mereka yang faham, Allah ciptakan malam Ramadan ni, Allah nak bagi peluang pada umat Nabi Muhammad SAW. Nak dibandingkan dengan umat terdahulu ni ratusan ribuan tahun. Jadi bonda, antara bonda selalu didik anak-anak bonda ataupun orang yang sedang selalu live dengan bonda adalah 5 langkah transformasi. Antara 4 yang paling penting adalah environment. Jadi Allah ciptakan bulan Ramadan ni environment ni sangat istimewa, sangat best. So bonda, kenapa penting environment untuk bentuk diri kita ni bonda? Kalau dulu saya perangai yang kurang elok, bulan Ramadan ni Allah cipta untuk saya transform. Environment ni sangat sesuai, orang lain berpuasa sama dan sebagainya. Okay bonda, boleh bantu tak kami bonda? Kenapa agaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmad Dusuki yang sudi menerima. Saya tahu Ustaz sangat sibuk. Semalam pun saya ikuti Ustaz punya tahajud ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya Allah. Kadang-kadang mungkin Ali boleh naikkan sikit suara bonda. Boleh naikkan sikit suara bonda. Okey. Boleh naikkan sikit suara bonda. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Teruskan bonda. Okey. Okey ke? Boleh bismillah. Okey, bismillah. So, terima kasih banyak sudi menjemputkan ya Ustaz. Terima kasih. Saya kena terima kasih dengan Prof kerana sudi menjemput saya. Allah. Apa ni nak cakap macam ni lah. Macam tadi kata environment yang kelima. Tapi untuk revision ya, kita ni selalunya memang kita tahu apa-apa kita ni nak jadi daripada kurang baik kepada lebih baik. Kalau baik akan baik lagi. So perubahan ni hanya berlaku kalau ikut segi psikologinya di berperingkat. Yang pertama ialah kita punya Allahumma ala sayyidina image diri kita. Siapa kita nampak diri kita. Sebab tu kita mesti kenal diri sebagai Islam. Yakin kita hamba Allah yang nampak dengan taat. Jadi kalau kita mendapat so kita semua lepas masa Ramadan ni kita image kita orang yang baik. Okey, nampak diri kita baik. Apa berlaku lepas bukan kita orang baik. So setiap hari bayangkan kita jadi orang baik dan pegang image baik itu. Sebab tu kita jangan biarkan apa-apa orang kata tak bagi image kita tentang diri kita. Sebab yakin kita pada Allah kita adalah orang yang paling sempurna. Nombor 2 ialah kita punya akidah atau belief system. So akidah ni memang tidak segala-galanya. So kalau kita yakin bahawa kita akan berjumpa Allah, kita dapat mantap. Yang ketiga ialah capability, keupayaan dalam berilmu. Sebab tu Ustaz kata ilmu bukan. Dan yang keempat, bila kita dah ada image diri yang baik, kita dah ada akidah yang baik, dan kita dah ada kita pun ilmu, maka kita berubah diri atau perangai kita. Maka kita mulalah solat sebulan ni kita solat 4 waktu berjemaah, solat rawatib semua. Dan environment Allah beri memanglah syaitan dah kena ikat nafsu yang pegang kita pintu syurga semua. Environment dah bagus sekarang. So yang kita bimbang, saya pun bimbang jugalah. Sekarang ni yang takut syok sendiri lah kan. Kita ni jenis sembah Ramadan. Masa Ramadan baik, lepas Ramadan hilang. Jadi masa inilah penting bahawa kalau kita hanya bergantung pada environment. Sebab itu dalam transformasi diri kita mesti mula daripada atas sampai bawah. Kalau kita hanya fokus pada environment, bila environment tu tak ada, kita dah lemah.
That's why semua perubahan bermula dari diri. Dan environment tu sebagai satu wadah yang kita buat. Sebab tu kita create environment kat rumah kita, di tempat kerja dan suasana. Dan saya fikir ini memang Allah beri. Kita nak reset semua. Yang lalu-lalu yang mana tak spend masa dengan anak, dengan suami yang rasa duduk membuat alasan kita tak ada masa nak tempat waktu pasal kita kerja. Semua alasan tu dah tak ada. So bila alasan dah tak ada, kita tak buat juga, maka kita tahu kita lah yang mencegah ataupun kita lah musuh sebenar diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Cik Talib kata environment tu Talib kita doakan sebab kita tak boleh kawal environment ni. Bila Ramadan pergi kita tak boleh, tetapi psikologinya dia panggil, kalau motivasi dia panggil boot camp kita intensive training. So kita dah ada intensive training ni, insya-Allah kalau dalam masa Ramadan ni kita jaga image diri kita baik, kita kuatkan akidah kita dengan kepercayaan pada Allah dan ikut iman tu, dan kita majlis ilmu banyak macam seperti YouTube, ceramah dan sebagainya, dan kita ubah perangai kita. Dia macam ni. Kalau psikologinya, setiap pergerakan kita akan membina neuron yang baru. Maknanya kalau kita bangun pukul 4, baru jika clock akan berubah, circadian rhythm kita akan berubah, hormon kita akan berubah. So bila kita dah set biologi kita, sebab tu orang yang disiplin, dia akan tidur waktu yang tepat, bangun tepat. Dia makan pun waktu yang sama supaya dia buang air pun pada yang sama. Body kita akan adapt. So kita syukur segala disiplin yang kita dapat, insya-Allah kita dapat istiqamah. Tu macam Ustaz kata betul, tepatlah istiqamah ni kita ada ilmu, guru merapi macam Ustaz, kita ada kawan yang baik, dan tentunya kita punya environment yang baik. Macam tu, wallahu a'lam. Masya-Allah. Dia kalau dia ilmu ni malam ni Ustaz Ahmad Dasuki dengan muda punya matching ngam-ngam. Sebab apa? Contoh macam apa yang muda kata tadi, transformasi yang sempat saya catat, pertama image diri, kedua belief system iaitu akidah, capability adalah yang ketiga iaitu ilmu. Macam Ustaz Ahmad Dasuki katakan tadi, behavior, kita punya sikap kita kena berlaku dengan disiplin lah kalau rutinnya macam mana, dan environment, macam Ustaz Ahmad Dasuki kata, dengan siapa kita duduk, dengan orang yang soleh, orang berilmu, matching memang sangat solid, insyaAllah. Jadi kita nak go further dengan izin Allah, mudah-mudahan. Jadi Ustaz Ahmad Dasuki, kita tahu Ramadan ni ajaib, bulan ni ajaib, maka aktiviti pun aktiviti yang ajaib. Kalau dulu, contoh Zuhur buka dengan asal tunggu alang-alang kepala. Alhamdulillah bila Ramadan ni kita motivasi tu lah, kalau kata saya nak masuk pertandingan satu, kita tahu hadiah dia banyak mana, jadi kita berusaha nak dapatkan hadiah tu. Jadi Allah dah bagi jelas bahawasanya kalau kamu buat sekian, kamu dapat sekian. Jelas, cukup jelas. Tapi berbagi sehari ni, Ustaz Ahmad Dasuki, ada tak peluang ni, macam saya ni lah kata dah sebelum ni tak begitu rajin, tapi peluang malam ni Ustaz rasa apa yang boleh saya lakukan? Dekat dengan saat-saat mana penghujung pada kita berada dalam bulan Ramadan ini, antara perkara yang kita boleh buat lagi dalam hidup kita ialah sentiasa meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Yang ni jangan berhenti pada kita, untuk kitanya bila kita minta ampun terhadap dosa-dosa lagi dalam hidup kita lakukan dalam hidup kita ini, dia akan menyebabkan bersihnya hati kita. Kita nak tahu bersihnya hati kita ni senang je, kita terasa tak manisnya terhadap amalan-amalan yang kita buat sebelum daripada ini. Ada di kalangan kita yang tuliskan rasa sayu je saat-saat sebegini. Ada di kalangan kita yang tulis, dia kata rasa semacam je rasanya nak tinggalkan Ramadan ini. Ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kalian. Di antara tandanya ialah kebersihan hati kita. Bila hati kita ni bersih, lalu kita akan dapat pada diri kita ni yang disebut dengan keajaiban dalam ibadah yang telah kita lakukan sebelum daripada ni. Yang ni yang kesan daripada itu. Malam-malam sebegini, kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita akan mendengar esakan tangisan para sahabat dan juga sahabat-sahabat, kerana mereka di saat ini rasa
macam nak berpisah dengan sesuatu yang terlampau indah dalam hidup. Ini akan jadi demikian. Dan tak adalah masa yang paling pemurahnya Allah, penyayangnya Allah kepada hamba sepanjang kita hidup di atas dunia ini, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah tunjuk sungguh kasih sayang dia. Jadi benda apa yang perlu kita nak buat di saat terakhir begini? Jangan berhenti daripada meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kesilapan lalu yang dalam hidup kita, dan untuk masa yang akan datang nanti kita minta dengan Allah supaya Allah mengasihi kita dan memandang kita dengan penuh kasih sayang. Yang ni yang perlu kita kena ada pada diri kita. Biar sampai kasih sayang Allah tu mencurah-curah pada diri kita, sehingga kan bila kasih sayang Allah mencurah-curah untuk diri kita, perjalanan hidup kita ni akan datang nanti dipandu oleh hidayah yang datang daripada Al-Quran yang kita dapat daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Ini dipanggil dalam kesempatan yang terakhir ini, minta ampun pada Allah di yang lepas-lepas. Kemudian kita mengharapkan supaya pada masa yang akan datang nanti perjalanan kita ni lurus. Satu. Yang kedua, kita masih lagi belum terlambat melaksanakan ibadah-ibadah yang untuk kita lakukan. Katakanlah malam ni malam terakhir kita Ramadan. Tapi malam esok ada ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya kita hidupkan, malam Aidilfitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, siapa-siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, dia seolah-olah dia sedang menghidupkan hati-hati dia saat mana orang lain semua mati hati tersebut. Bila hati kita ni boleh mati, Abu Talib? Dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, hati kita ni boleh mati. Yang pertama, ulama-ulama sebut, bila kita tengok malaikat maut. Bila kita tengok malaikat maut, hati kita akan mati. Dia macam terkelu begitu, terkejut. Yang ni, kalau kita nak suruh selamat, nak selamat jiwa kita ni, hidupkan malam hari raya. Hidupkan malam hari raya. Hidup tu maksudnya apa dia? Menghidupkan dengan zikir, tasbih, tahmid yang disebut oleh Abu Talib sebentar tadi. Ni kali yang pertama hati kita mati. Hati kita mati kali yang kedua bila kita berada pada hari pertama di barzah. Orang mula tutup kubur liang lahat kita. Bila tutup liang lahat kita ni, saat tersebut kita akan jadi rasa tak ada perasaan. Mati hati kita. Tengok malaikat muka dan nakir di hujung kaki kita. Di waktu tersebut kita jadi kelam kabut. Ya amat sangat. Tak tahu nak buat macam mana. Ni dipanggil saat yang kedua hati kita mati. Saat yang ketiga hati kita ni mati bila? Dalam hidup kita ni, bila kita bangkit di padang mahsyar. Bangkit di padang mahsyar tu, sekali lagi kita jadi hati mati. Itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana hati kita ni boleh mati saat demikian. Yang ketiga, yang keempat, bila hati kita mati, saat melayangnya suratan amalan. Suratan amalan manusia ni melayang. Di saat mana melayang tu, hati kita ni jadi tak ada perasaan. Tangan kanan ke tangan kiri yang terangkat. Di waktu tersebut akan mati sekali lagi hati kita. Saat yang kelima, bila hati kita ni mati, bila kita nak melalui titian sirat. Nak melalui titian sirat tu hati jadi mati. Kerana apa dia? Kerana bawah tu gaung kawah-kawah neraka yang sedang marak dengan bauan, dengan suasana yang dahsyat, suasana yang berlaku. Kemudian kita nak melintasi titian sirat yang lebih halus daripada selai rambut yang di belah 7. Rasulullah sebut gambaran demikian. Lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian bukannya jalan lurus, bengkang-bengkok turun naik. Yang jambatan titian sirat ni. Saat itu hati kita mati. Macam mana kita nak suruh kita jangan bagi terlepas pada diri kita? Hidupkan malam hari raya, malam besok. Hidupkan. Macam mana nak suruh hati kita ni ada pada saat mana kita berada dalam suasana itu? Suasana roh kita nak dicabut. Biar hati kita ni ada. Macam mana? Hidupkan malam hari raya. Hidupkan dengan apa dia? Tasbih, takbir, tahmid kepada Allah. Tasbih, tahmid dan takbir ni sentiasa di bibir kita sampai tertidurlah. Malam esok, jangan malam esok sibuk dengan lagu raya pula. Lagu balik kampung. Dia hanya sibuk dengan demikian. Padahal dia tak boleh balik kampung. Menyesal je dia buat demikian. Lebih baiklah pada malam hari raya pada kita ni untuk kita nak ambil kesempatan. Kalau Abu Talib kata, kesempatan apa terakhir kita sekarang ni? Kita belum lagi terakhir, belum lagi. Malam esok, malam yang indah yang Allah jadikan pada diri kita. Ya, kita akan terlepas Ramadan.
Tetapi jangan kita terlepas juga malam besok. Malam yang disebut malam 1 Syawal. Ya Allah jadikan kelebihan malam-malam di mana Allah mula melepaskan syaitan-syaitan berkeliaran. Kemudian mula saat mana orang dalam kubur kembali diazab. Kemudian kembali dalam keadaan dia panggil back to normal. Kita walaupun kita ada new normal dalam hidup kita, tapi sebenarnya kita dalam keadaan yang bila berlaku saat sebegitu, kita kena pastikan kita belum terlambat. Antara benda yang kita belum terlambat, kita masih lagi hidup. Tuan-tuan cuba tepuk dada-dada masing-masing. Cuba tanya, aku hidup ke aku dah mati? Kerana apa dia? Kerana bila kita hidup, tanda kita ada peluang. Hidup ini pahala. Bila kita mati, habislah pahala kita. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalatha." Bila mati saja anak Adam, putus amalan-amalan dia, kecuali 3 je. Jadi bila kita masih lagi hidup, maknanya keampunan Allah, pintu keampunan Allah masih lagi terbuka. Maknanya kita masih ada peluang untuk apa dia? Untuk kita dapatkan perkara-perkara yang banyak lagi. Walaupun kita terlepas semalam, 2-3 malam yang lepas, tapi malam ini kita masih lagi ada peluang. Peluang kita apa dia? Tadah tangan. Ya Allah, aku terlalu banyak dosa-dosa yang aku lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Tidakkah kerana dosa-dosa ini menyebabkan aku menjadi sebegini, ya Allah? Kita mula berbicara dengan Allah. Sebut ada Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa lalu inikah yang menyebabkan hidup aku menjadi kelam sebegini, ya Allah. Sampai sebegini kamu jadikan ujian. Sampai peringkat rumah-rumah kamu pun kamu tutup, ya Allah. Sampai beginikah, ya Allah? Ya Allah, di saat mana kamu tutup segala pintu-pintu rumah-rumah kamu, kamu jangan tutup pintu keampunan kamu untuk kami, ya Allah. Ini di antara benda yang kita sebut dan kita ulang dan kita ulang. Cubalah kalaulah pelik sungguhlah kalau kita start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tak setitik pun air mata mengalir. Memang keras sungguh hati. Memang keras sungguh hati. Orang yang dah 1 Ramadan sampai malam terakhir ni pun tak menitik lagi air mata. Rasulullah kata kalau kamu tak boleh menitik air mata pun, bila kamu baca Quran tu, fatabakku, buat menitik air mata lah pada diri kamu. Biar kamu datang perasaan pada diri kamu, rasa resah, rasa takut, rasa bimbang dalam hidup kamu, supaya kamu dapat peluang yang ajaib yang Allah bagi pada kita. Saya nak sebut ada benda yang ajaib ni. Sebenarnya di antara benda yang besar yang Allah jadikan ajaibnya, ialah Allah boleh mengeluarkan hamba-hambanya pendosa dalam bulan Ramadan ini, yang confirm dalam neraka tu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Bukan seorang dua, ratus ribu manusia yang tiap-tiap hari bulan Ramadan ni Allah keluarkan masuk dalam syurga Allah. Saya nak sebut pada kita semua, saya sebut dah pada Prof malam baru ni, saya rasanya saya sebut tentang mengenai pelik sangatlah kita ni. Dalam ratusan ribu orang yang terkeluar daripada senarai ahli neraka masuk dalam syurga, tiba-tiba nama kita tak ada. Nama kita ni tak tertulis di pintu-pintu syurga. Ni memang pelik sungguhlah. Pelik sungguhlah kalau jadi demikian. Kenapa? Kerana kerasnya hati, kerana degilnya kita, kerana kita ni tamaknya terhadap dunia, sampai peringkat kita tak rasa bahawa layaknya untuk kita ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Allah, pelik sampai nama kita tak tersenarai untuk keluar daripada pintu neraka masuk pintu syurga dah, Ustaz. Saya sebenarnya Ustaz, bila Ustaz cakap pasal hidup dan mati, Ustaz, ada satu situasi mungkin saya nak tanya Ustaz lah. Benda ni dah lama terbuku dalam hati saya. Saya pernah nampak ada satu papan tanda ketika saya menziarah jenazah lah, menghantar jenazah ke liang lahat. Ada dinyatakan di situ, selagi kita bernafas, bersedekahlah sebab ramai yang berada di alam barzah, ditunjuk di alam yang melepasi pintu pagar ini, yang mahu hidup kembali untuk melakukan satu amalan itu, iaitu amalan sedekah. Dan saya pernah cakap ni pada beberapa orang dan dia kata, takkanlah sedekah sebab Allah suruh solat, takkanlah dia nak bangun untuk sedekah. Tapi saya rasa saya pernah nampak ayat Al-Quran mengatakan begitu. Betul kan saya, Ustaz? Mungkin sebab saya rasa inilah peluang-peluang untuk saya dan rakan-rakan di sini untuk menambah, kata orang, melipat kali gandakan di bulan Ramadan ni, untuk kita nak tahu adakah benar orang yang dah mati tu, Ustaz, kalau diberi peluang untuk bangun, perkara benda antara yang dia nak buat sangat adalah sedekah. Adakah benar, Ustaz? Betul. Antara sebabnya kerana ketamakan hidup ini terhadap dunia. Orang kita ni dia pandai mengumpul harta untuk dunia,
tetapi dia tak pandai nak mengumpul harta yang dia dapat tu untuk dialihkan ke akhirat Allah. Yang tu yang silap. Kesilapan besar di kalangan orang kita ni, mengumpul harta, kumpul sampai di hujung nyawa, kemudian dia tinggal harta dia yang ada, dia masuk seorang-seorang dalam kubur. Dia tak sempat bawa harta dia ke akhirat Allah. Satu, dalam hidup kita ni, kalau orang tanya pada saya, kalau dah pencen nak buat apa? Saya kata, orang yang pencen nak buat apa dia? Yang patut kalian buat ialah kalian alihkan semua aset-aset di dunia ke akhirat Allah sebelum kalian masuk dalam kubur seorang-seorang. Sebab ramai orang kita ni, bila dia pencen, orang tanya dia, buat apa sekarang? Buat dek je, dia jawab demikian. Buat dek je dia dalam hidup dia. Kalau orang tanya dia lagi, dah pencen sekarang ni buat apa? Dia jawab, sekarang ni buat kerja RTM, dia sebut. Orang tanya RTM, ya, rehat tunggu mati, dia jawab demikian. Ini di antara kalimah yang biasa orang kita sebut. Sebenarnya tak betul. Dalam hidup kita, bila kita pencen terhadap kerja dunia, sekaranglah masa dia untuk kita mengalihkan sebanyak mungkin harta-harta kita ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Sebab apa orang dalam kubur ni dia nak sangat derma balik? Nak hidup, dia nak derma balik. Kalau dia beri peluang, dia akan jawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau ditangguh kematian aku ni sekejap, aku nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Aku nak bagi segala harta benda aku ni, nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Allah jawab pada malaikat, malaikat kamu tolong jawab pada orang ni. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa kamu bila sampai ajal pada kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan lakukan. Oleh kerana mereka ni bila masuk dalam kubur, tengok barang mereka tertinggal atas dunia. Harta benda tertinggal, rumah tertinggal atas dunia, kereta tertinggal atas dunia. Kemudian pangkat dia, segala benda yang ada pada dia, semua tertinggal atas dunia. Manakala orang lain pula berebut terhadap harta benda dia. Katakanlah anak dia tak bayar bil elektrik yang dia berhutang. Katakanlah keluarga dia membiarkan untuk urusan pembahagian harta pusaka. Semua ni kesengsaraan dia dalam kubur. Sengsara dalam kubur. Bagaimana cara nak selesai? Dia sebut pada malaikat. Malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, boleh tak tanya pada Allah, aku nak hidup balik, malaikat? Boleh tak malaikat, aku nak hidup balik? Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100 tu, orang dalam kubur tu bila malaikat dah mula bergerak sampai depan tubuh badan dia tu, bila berdiri depan tubuh badan dia tu, dia sebut pada malaikat, malaikat bagi tahu pada Allah kejap, qala rabbirji'un. Malaikat, aku nak hidup balik, malaikat. Kalau boleh aku nak hidup balik sekejap dia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak hidup balik, nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Lalu alim ulama tanya, amalan soleh apa yang dia tertinggal? Dia tak sempat nak bersedekah. Dia tak sempat. Dia banyak mengumpulkan semua barang-barang dia. Dia kumpul-kumpul, dia tinggal di atas dunia. Dia tak alihkan ke akhirat Allah. Sepatutnya dia dah alih dah harta dia ke akhirat Allah. Macam kita pergi ke Mekah kan. Bila kita pergi ke Mekah, di saat mana saat kita nak kita beli barang banyak, kemudian kita tak boleh bawa balik dengan kapal terbang, berat timbangan. Lalu macam mana kita buat? Kita post terlebih dahulu. Sama juga di dunia ni. Di dunia ni, bila kita hidup, jangan kita simpan untuk dunia, jangan. Tolong post ke akhirat. Tolong hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Allah bagi melalui instrumen-instrumen ataupun melalui jalan-jalan yang kita boleh post ke akhirat. Macam mana kita nak post ke akhirat? Sedekah, wakaf, infak, hibah, wasiat, ni semua instrumen-instrumen yang Allah tunjukkan kepada kita bagaimana untuk kita mengalih segala aset-aset kita di dunia ini untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cerdik, Rasulullah kata, orang yang cerdik, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dia buat amalan dia untuk nak hidup lepas pada mati. Wal ajiz, orang bodoh di kalangan kamu, orang yang melayan hawa nafsu. Man ittaba'a hawahu. Dia layan je hawa nafsu dia. Layan je dalam hidup dia. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Kita ni biar jadi orang cerdik. Kalau penonton-penonton yang hidup di atas dunia sekarang ni, peluang yang Allah bagi pada kita ni, biar dia cerdik.
Biar kita ni jadi cerdik. Cerdik kita ni membawa keuntungan kita dalam kubur nanti. Sebagaimana yang digambarkan oleh Prof sebentar tadi, kita boleh susun elok-elok tubuh badan kita. Jaga betul-betul diri kita. Bila kita boleh susun semua tadi, yang digambarkan tadi pada kita 5 perkara tadi, insya-Allah kita akan samak dalam kubur nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terdiam saya sekejap, Ustaz. Masya Allah. Rasa macam kena lempang-lempang tadi. Itu dia, subhanallah. Saya mengata pada diri saya sendiri lah, Ustaz. Ya. Dia memang lihat sikit lah tentang sedekah tu. Dia terlewat-lewat sikit. Dia kata, kejap lagi lah, nantilah. Dia pakai dulu kot. Itu dia. Itu antara benda-benda yang menjadi penyakit yang insyaAllah saya harapkan kita semua yang live sekarang ni sama-sama untuk kita niatkan. Mudah-mudahan di malam terakhir ni, maksudnya di malam terakhir Ramadan ni, ini peluang ni untuk kita cari peluang kita buat sebelum skrip tu akan keluar daripada lidah kita. Memang Allah dah nyatakan, Ustaz, itu ada skrip kita, Ustaz, ya. Allah Ta'ala dah nyatakan. Jadi saya harap saya tidak akan nyatakan skrip itu ketika malaikat maut datang jumpa saya. Na'udzubillah min zalik. Ya, Cik Farida, Zaz. Memang Zaz. Ni sahabat-sahabat saya ni kata Zaz, Ustaz bagi. Dan ada mengatakan bahawasanya Ustaz punya perumpamaan tu sangat cantik seperti Siti Farida. Cantiknya perumpamaan Ustaz tu, betul. Ustaz bagi bayangan tu, betul. Kadang-kadang kita di umrah ke, di haji, kelang kabut beli kurma tu, beli baju dia semua nak bawa balik naik kartu bang, terlebih luggage. Kita post, bijak pula kita masa tu kan. Fikir dulu, lepaskan dulu barang-barang kita. Kita balik kemudian tak apa, barang sampai dulu. Tapi kenapa kita tak sediakan barang-barang kita akhirat tu? Kita tak nampak lagi barang-barang kita di akhirat, kita kat dunia sibuk kejar. Saya rasa sangat ajaib, Ustaz. Terima kasih sangat. Nanti saya nak sentuh keajaiban sedekah, tapi sebelum tu saya tanya pada bonda lah. Tadi Ustaz ada nyatakan juga malam-malam Ramadan ini ataupun Aidilfitri nanti, insyaAllah malam terbaik yang boleh kita buat adalah bonda, kita kejar, kita buru kemaafan Allah SWT. Itu hablu minallah. Jelas. Allah ni maha pengasih, maha pemurah. Kita minta, saya sangat yakin Allah pasti akan ampunkan. Sebelum kita minta, Allah dah maafkan. Tapi kita ni boleh, hablu minallah. Benda yang menyekat-nyekat kita ni, antaranya kita masih lagi dendam dekat mak mertua kita. Masih lagi terasa dekat kakak ipar kita. Bulan lepas punya rasa geram dekat jiran punya grup WhatsApp tak settle lagi. Ni Ramadan nak habis ni. Besok nak minta ampun maaf ni, kosong-kosong. Tapi kat dalam hati bonda masih ada lagi. Tahun lepas tak settle lagi. Bonda macam mana nak lepaskan dalam bulan ajaib, jadi manusia ajaib bonda? Ada tak tip? Tolong guide sikit. Benda dah sebut bagi wanita, Tupperware yang tak bagi balik pun tengah dendam geram tu. Tahun lepas tu. Bonda sensitif. Tupperware sensitif. Jangan cik pasal, cik gaduh. Kan? Sebab sebenarnya kita punya attachment, kita punya bergantung, cinta dunia tu kuat sangat. Dan sebenarnya inilah, kita ni ada 2 jenis motivasi lah. Minta maaf ni, kita nak minta maaf ni senang kalau kita faham jenis motivasi hidup ni. Macam Ustaz kata tadi, kenapa kita kena post dulu kan? Kalau kita ni ada 2 jenis motivasi, banyak orang yang tertipu, yang stres, yang tension sebab dia banyak motivasi luaran. Bina topeng. Topeng tu terbuka topeng, balik tak ada apa-apa. Topengnya ialah, saya nak sebut sekali lah, mungkin yang pernah dengar lah, kena sebut lah kan, Zaz sebut lah ya. Yang pertama, terutama kaum wanita lah kan, nak cantik mempanjang selfie kiri kanan, Ustaz ambil gambar tu. Lepas tu nak famous, nak follower banyak, beli follower. Yang ketiga nak kaya kan, nak kaya tunjuk pula aset. So sebenarnya bila kita tengok keperluan manusia ni, dia ada 6-7 keperluan. Dan orang yang paling bawah tu orang paling malam. Ya, tapi tak apa, keperluan saya sebut yang satu lagi lah motivasi dalaman yang menjadi solusi kepada motivasi luaran ni. Motivasi luaran ni kita nak penghargaan manusia kan, manusia pandang. Tapi motivasi dalaman ni benda yang Islam dah sangat, iaitu character building ataupun binaan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau ini satu benda kita punya KPI everyday, hubungan kita, akhlak kita baik, tak timbullah talik dengki, marah, semua penyakit hati kelam sebab kita nak bina tu.
Yang kedua ialah nak bina silaturrahim yang baik. Tentukan tidak ada orang yang kita tak suka. Tapi kita tak boleh kawal orang tak suka kita. Tapi hati kita ni suka sayang orang tanpa syarat. Dan yang ketiga, motivasi kita ni, apa manfaat aku nak beri. Bangun pagi teringat nak buat apa, nak tolong. Tak boleh, tak usah fikir diri. Fikir orang. Macam Ustaz kata lah, orang yang bijak ni dia setiap saat. Sebab tu benda kata tiap hari buat lukisan 4 bulatan. Bulatan pertama minit saya. Bulatan kedua jam saya. Bulatan ketiga hari saya. Bulatan keempat minggu saya. So kalau jaga setiap minit, bayangkan kita baca qul huwallah 3 kali tu, kalau benda buat operasi mata, laser tu lalu untuk betulkan paru mata tu 23 saat. Bunda suruh patient baca qul huwallah 3 kali. 23 saat boleh siap qul huwallah 3 kali. So bayangkan betapa banyaknya masa kita duduk saja, duduk congok. Ustaz ada orang tengah Kelantan, orang tengah duduk congok, duduk saja, duduk congok gitu kan. Allah ruginya. Sebab tu ada dengan kisah ulama ni, dia kata kalau aku boleh beli waktu daripada orang muda yang sedang menghabiskan masa dia tu, kita punyalah nak jaga. Okay, so kalau nak hilang penyakit hati tu Talib Bonda Rasa, kita ingat 2B. Apa dia? Kita berani menerima kelebihan orang lain. Berani terima kelebihan orang lain. Ya. Tengok orang lebih, ya Allah bestnya, syukurnya ya Allah, kayanya engkau ya Allah, kau kaya ke ya Allah, syukurnya ya Allah. Sebab kita kalau boleh nak masuk golongan yang paling best, ada harta dan ada ilmu. Tetapi kadang kita ada ilmu, tak ada harta, tapi kita niat dia macam tu. Okey, so berani menerima kelebihan orang. Bila kita berani terima kelebihan orang, kita automatik tidak akan rasa dengki. Sebab dengki tu menghasilkan benci, dendam, semua penyakit tu lah. Tu dah kena minta maaf banyak tu. Okay. Yang kedua, bijaksana menangani kelemahan orang. Kadang-kadang macam Ustaz katalah, kita rasa baik, kita bajet bagus, rasa dah sempurna kan. Sebab tu bila kita mula komen negatif, orang kata orang macam tu, macam tapi baguslah tahun ni tak balik raya, jadi kuranglah tanya bila nak kahwin, bila dah orang sakit hati dah tak ada Talib. Kan. Kalau dulu orang malas balik raya pasal kena tanya bila nak kahwin dapat anak. Okay, so 2B ni kalau kita jaga, insya-Allah tak adalah kita nak kena minta maaf dengan orang, sebab kita dah jadikan kita punya aktiviti harian kita. Kita ni manusia ni nak tahu kualiti hidup kita, tengok kualiti rutin kita. Kalau rutin kita ni bagus, maka baguslah hidup kita. So kalau rutin kita ni nak tidur malam aja terus maafkan orang, kemudian minta maaf dengan suami bagi wanita. Sebab tu saya kau ceramah, Ustaz tanya, siapa wanita yang minta maaf dengan suami? Sikit, 1% je, kurang, tak banyak ahli syurga. Susahnya wanita ni kan. Sebab wanita ni masuk neraka banyak sebab kufur nikmat suami kan. Suami cakap 1 jawab 10, saya dah tu. So kita ni banyak tak maaf dengan suami. Rutin kita kan. Dan jangan tidur selagi kita tak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan semua orang. Rasa kesian dekat orang. Ingat kawan-kawan kita yang belum lagi yalah kita nampak dia belum lagi buat benda yang baik, kita doa kat dia, Allah macam mana kau beri hidayah pada aku buat baik, biarlah beri hidayah pada semua orang, kesian ya Allah. Orang ni semua baik ya Allah. Kesian dia Allah, kau maha pemurah kesian, kau ya Hadi, berilah hidayah nur, berilah hidayah pada kesian. Jadi hidup kita ni kan kesian kat orang, doakan orang. Sebab tu ahli sufi kan, bila dia bangun pagi tu dia doa, tutuplah aib orang tu, berilah bimbingan, selalu dia fikir ummah saja. So kalau kita ni tak nak stres Talib, jangan fikir diri. Sebab orang yang hidup untuk survive di satu keluarga, Allah beri rezeki banyak tu je lah. Pasal dia tu okey, saya cukup lah. Ada tu yang kata 6 peringkat tu Talib. Kalau orang yang hidup dia dendam, go through terus dia ada 7 peringkat. Yang paling bawah ni untuk survive. Ada makan, minum, pakai. Dia kata apa? Saya tak apa, saya cukup makan sudah. Itulah rezeki awak dapat. Tapi tak best. Hidup tak ada energi. Yang kedua, lepas dah ada rezeki tu dia sibuk nak cabaran pula, nak pergi naik gunung Kinabalu lah, nak pergi diving macam-macam. Boleh rasa nikmat, tapi kadang melampau-lampau nak cabaran, pasal nak interesting. Pasal dia macam ni, orang jiwa kosong kat dalam, dia terpaksa dapat benda kat luar. Tapi orang penuh kat dalam, tak perlu semua ni. Kan dia duduk dengan Allah, zikir pun dah sedap. Okey? Yang ketiga, lepas dah ada semua tu, dia nak kahwin pula. Dia pun dapat isteri. Tapi dapat isteri kosong juga, lepas isteri boring pula, gaduh pula. Lepas dapat isteri, nak je rasa penting pula, masuk pula lah persatuan ke politik ke, nak dapat kuasa pula. Dah dapat bergaduh pula, penat pula.
Jadi 4 peringkat yang pertama ni ialah orang yang stres, yang bersaing, yang senang dengki, yang senang benci, senang dendam, penyakit hati, susah nak khusyuk solat. Saya menyeru kita semua ni berkat bulan Ramadan terakhir ni, apa kata elevate to higher. First 4 ni Allah dah beri, kita gunakan sebagai alat. Dunia ni Allah jadikan untuk kita, tapi kita dah jadikan untuk akhirat. Untuk akhirat tu yang kelima dan 7. Yang kelima ni penambah baikan diri, mencari ilmu, reset minda kita, celik hati kita, transform diri kita. Kita cari ilmu. Berita out, buang. Detox puasa, buang. Delete berita. Tak usah nak sedar orang, sedar diri. Bila kita dengar ilmu, kita nampak diri. Bila tengok berita, tengok orang. Okay, so hilangkan. So jadikan kita menambah baikkan diri, beruntukkan ni. Maksud hadis pun kata kita mesti bertambah baik. Itu yang kelima, growth ya. Yang keenam ialah contribution. Nak beri apa? Apa saya boleh beri ni? Apa saya boleh beri? Saya tukang masak. Macam saya masak untuk orang miskin. Maknanya gunakan khalifah kod kita. Talent kita tu, bukan semua orang boleh buat apa kita buat dan kita tak boleh buat apa orang boleh buat. So kita appreciate apa kita ada, gunakan dan appreciate bakat orang. Hargai semua orang. So jangan condemn orang. Jangan kenapa awak tak macam saya. No. Sebab tu kita mesti bijaksana mendengar kelemahan orang. Dan yang ketujuh yang best. Kita jumpa kita punya tujuan hidup untuk mendapat husnul khatimah, fokus hidup kita, redha Allah, konsep hidup kita manfaat. Bila kita tuju Allah, nak kenal Allah, nak jadi hamba Allah, masa itulah nikmat kita dah fana. Maknanya kita tak rasa kita hilang dah. Kita ni hidup ni bukan berlaku dari kita, bukan berlaku orang yang bawah ni dia rasa aku jadi mangsa, mak aku bercerai, memang aku macam ni. Itu berlaku pada dia. Yang kedua, orang ego, orang yang career woman dah hidup berlaku dari saya, aku pandai, aku belajar kuat. Tetapi yang ketiga dia best, hidup berlaku melalui saya ni alat saja Allah menjadikan rahmatan lil alamin. Dan saya buat apa-apa amalan ni, usaha saya amalan soleh, tapi apa saya dapat tu rahmat Allah. So bila fikir macam tu you all, tak ada dah tadi nak marah orang. Kita akan penuh kasih sayang. Masa raya balik tak balik kampung pun macam ni you all. Siapa bahagia dengan Allah? Kenapa kita kampung? Pasal kita perlukan makhluk orang. Tetapi siapa yang jaga dia punya hubungan dengan Allah, sangat-sangat penuh dengan Allah, manusia ni ada optional, ada tak apa. Kan? Dan siapa yang bahagia ni, dia senang gembira. Baju raya satu pun tak apa dah, tak perlu banyak-banyak dah. Wallahu a'lam. Minta maaf lah Ustaz kecek banyak. Oh, nak tambah apa Ustaz kata tadi? Pasal sedekah tu kan, saya nak sebut saya punya Tok Guru pertama lah, almarhum Tok Guru ni Aziz, ayah saudara pada Ustaz Dazuki. Sebab tu suara hampir sama. Saya first time dengan terperanjat itu kan, suara sama. Dia kata kita ni tukar mata wang pilihan. Dia kata dia mau pergi India, duit Malaysia tak laku. Dia mau pergi Eropah, duit Singapura tak laku. Macam tu, dia mau masuk kubur, duit Malaysia tak laku. Pahala, mata wang akhirat ialah pahala. So kita convert segala. Masa jadi pahala, senyum jadi pahala, duit jadi pahala. Semua kita buat, sendi kita ni semua jadi pahala. Itulah yang kita nak tinggalkan. So sebab itu dia kata gini, kalau kita buat apa-apa, kalau tak berat timbangan pada masyarakat, sia-sia. Kalau kita buat gapo-gapo, bukan lillahi ta'ala, sia-sia. Sebab itulah saya ni memanglah since 91 itulah masuk chip, blue chip dalam bilik saya. Itu jadi lagu ni Ambon ni. Pok dara ustaz lah jadi gini tu. Baik boh. Oh, kecek Kelantan kita malam ni. Boleh berapa? Sebab tu Ambon pandai kecek Kelantan dengan kecek Tok Guru daripada 91. Ustaz orang Ganu Ustaz Kelantan. Orang Pahang. Ustaz mana Kedah? Saya lahir kat Pahang. Oh, lahir kat Pahang. Koi Orang Koi. Okay, alhamdulillah, syukur Ustaz. Jadi macam Bonda cakap tu, ya sangat benar, kita kena convert lah. Macam Ustaz punya analogi adalah kita nak transpose pahala kita ke alam akhirat. Bonda bagi conversion of mata wang pahala yang kita nak pakai kat sana kan. Origin Malaysia tak jalan. Jadi kita tahu Ustaz, Ramadan ni bulan yang ajaib. Nabi kita Nabi yang ajaib, iaitu kita dengar kisah bahawasanya Nabi itu dibelah dadanya, dicuci dadanya, dibawa ke Isra Miraj. Semua itu ajaib. Akal ni tak, kalau ikut logik dia tak boleh nampak benda-benda macam tu lah. Jadi Ramadan bulan ajaib, Al-Quran diturunkan dengan secara ajaib dalam bentuk wahyu. Dan Lailatul Qadar juga ada ajaib. Ajaib ni ibarat benda ni yang kalau di dalam bahasa bentuk yang lain adalah ghaib lah. Kita
kita tak nampak tapi kita yakin ia berlaku. Dan Ustaz, ada tak amalan-amalan ajaib? Contohnya seperti sedekah ni adalah antara amalan yang tak masuk akal. Kan di bulan Ramadan ni dah pula dia amalan yang ajaib dan tak masuk akal bila dibuat di bulan Ramadan. Jadi Ustaz, ada tak antara, kita pun pernah selalu dengar kalau sedekah ni amalan ni lipat kali ganda, 700 kali ganda, 40 kali ganda dan sebagainya. Tapi Ustaz, ada tak contoh-contoh lah peristiwa-peristiwa mungkin sahabat Nabi dan sebagainya memang berlaku keajaiban dengan asbab Allah izinkan kerana manfaat atau fadilat sedekah tu Ustaz? Sebenarnya kalau kita perhati tentang ni ajaib ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin tu pun ajaib. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni di antara orang yang ajaib. Rasulullah sebut ajaban li amril mu'min, menjadi ajaib bagi setiap orang mukmin. In amrahu lahu khair, semua yang berlaku dalam hidup dia semuanya baik dalam hidup dia. In asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan satu musibah dalam hidup dia sabar, itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi benda-benda yang baik dalam hidup dia akan bersyukur. Itu pun satu kebaikan dalam hidup dia. Walaysa zalika illal mu'min. Rasulullah kata, tak akan berlaku perkara ajaib itu kecuali mesti dia seorang mukmin. Di antara perkara yang ajaib bagi orang mukmin ni, dalam hidup dia ada yang tanya dalam pertanyaan tadi Ustaz, kita ni tak ada harta benda, kita nak sedekah apa? Disebut demikian. Nak sedekah apa? Sebab tu ajaib orang mukmin ni. Orang mukmin ni dia tak tunggu ada barang baru dia nak bersedekah. Tetapi dia bersedekah sehinggalah Allah mengurniakan nikmat-nikmat yang banyak dalam hidup dia. Itu cara orang mukmin. Pelik kan dalam hidup kita. Sepatutnya kita bagi, barang tu akan hilang kaedah dia. Bila kita bagi, mestilah habis. Tak ada benda tersebut. Tak. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat pada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan apa yang aku bagi pada kamu, aku nak bagi tahu gini pada kamu, azab aku ni pedih dalam hidup kamu. Allah tak sebut kalau kamu kufur, aku tarik balik nikmat yang aku bagi pada kamu. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kita perhati, kita tak payah tengok orang lain dah. Orang yang kuat bersedekah. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang manusia yang hartawan, daripada keturunan bangsawan, daripada seorang perempuan yang penuh dengan rupawan, memilih untuk bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah. Seorang pemuda yang dalam keadaan yang tak ada apa-apa, mak tak ada, ayah tak ada, meninggal dunia. Kemudian dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak ada mempunyai apa-apa, tiba-tiba Allah jadikan Khadijah ni untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diguna segala harta benda dia. Ajaib dia apa dia? Ajaib hebat dia. Dekat dengan dia meninggal dunia, dekat dia wafat, di mana datangnya salam yang datang khusus, datang daripada Allah khusus kepada Khadijah binti Khuwailid. Allahu akbar. Saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Sakit yang ditanggung oleh Khadijah binti Khuwailid ini Allah sajalah yang tahu. Naik berombak-ombak dada, mengletak kejap-kejap, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, sebut Rasulullah sakit ya Rasulullah, sakit Rasulullah. Rasulullah hanya mampu sebut sabar Khadijah. Tentu ada hikmah yang Allah kurniakan dalam hidup kita ini. Kamu bertahan, tak tahan ni sampai peringkat mengesak air mata keluar. Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, diri dia beranda. Diri dia beranda tu turun malaikat Jibril bagi salam pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang khusus untuk membawa salam daripada Allah khusus kepada isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allahu akbar. Allah kirim salam. Bagaimana hebatnya manusia, ajaibnya. Kerana apa dia? Pengorbanan di sudut harta benda ni. Sampai peringkat dia tak ada apa-apa lagi yang dimiliki saat mana dekat dengan demikian. Rasulullah datang, bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'ukis salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Sebut saja Allah kirim salam pada dia tersebut. Bingkah bangun. Khadijah yang tak boleh bangun, boleh bingkah bangun. Tolak dada bangun.
Bangun. Bila nak bangun tu, saat mana nak bangun tersebut ditolak. Rasulullah tolak tampung kat belakang. Khadijah angkat tangan nak jawab salam yang datang daripada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ni di antara manusia yang bila dia sampai peringkat dia menderma guna harta benda di jalan Allah, ajaib ni Allah kain salam. Tak adalah benda yang lebih hebat lagi dalam hidup ni. Kita ni kan kalau tuanku kain salam pun balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam dah tak kena gaya. Tu baru tuanku kain salam. Ni bukannya tuanku salam ni, Allah kain salam. Bila sebut Allah kain salam, besar nilai. Hebat dipanggil demikian. Sahabat-sahabat yang lain, waktu mana kalau kita baca dalam sejarah, bila mereka berinfak di jalan Allah, sampai Rasulullah kena tegur sahabat-sahabat. Kamu janganlah bagi semua sekali. Nanti apa keluarga kamu nak guna pula? Rasulullah tegur demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana mereka ni meyakini hidup di akhirat. Hidup mereka yakin sungguh, aku nak kenderaan di akhirat, aku nak rumah di akhirat, aku nak segala-gala keindahan, kemewahan di akhirat. Allahumma la insya illa insyal akhirah. Mulut-mulut mereka sebut, ya Allah, aku bukan nak hidup di dunia, ya Allah. Dunia ni sekejap je. Allahumma la insya illa insyal akhirah. Yang aku nak hidup di akhirat nanti, ya Allah. Dalam hidup mereka tersebut, yang menyebabkan mereka sanggup korban segala-galanya. Kalau kita baca dalam sejarah kehebatan mereka ini, sampai derma-derma mereka itu dirasai sampai pada kita hari ini. Alhamdulillah, pengorbanan mereka untuk Islam, infak mereka untuk Islam, kita dapat masuk Islam pada hari ini. Kalaulah tidak kerana infak mereka, tak tahulah Islam ni sampai ke tidak pada diri kita ni. Tapi nak sebutnya gambaran bagaimana pengorbanan dalam Islam, sehingga kan mereka gunakan seluruh perkara-perkara yang ada pada mereka untuk kerja Islam. Ajaibnya, Allah sampaikan Islam pada kita pada hari ini daripada sebab-sebab sahabat-sahabat ini yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena lebih hebat daripada sahabat itu. Itu yang patut kita lakukan pada kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Allah, ya Allah, Tuanku. Allah turunkan dan sampaikan salam Ustaz dia. Ya Allah Akbar. Apa lagi kemuncak kehidupan. Sehingga orang kalau orang ternama sampaikan salam kat kita, ya Allah, tak tidur malam kadang 3 hari 3 malam. Betul lah kata Ustaz Ahmad Zuki tu. Subhanallah, ya betul. Nur Hidayah memang ajaib, sedekah tu sangat-sangat. Roslinda Khamis, siapa yang dah share, terima kasih. Yang tag Anim, tag sahabat-sahabat kita, supaya apa? Kita nak kongsi sangat benda yang sangat luar biasa malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan satu perkongsian ilmu yang saya kira jarang-jarang saya dengar. Saya terima, Masya Allah, malam ni Allah berikan kesempatan. Terima kasih yang share. Siapa yang dah share, terima kasih. Boleh update di situ. Terima kasih, saya ucapkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki anda semua. Dan Bunda, dan kita nak tanya secara ringkas lah Bunda. Antara benda yang Bunda ajar ada 7S. Itu adalah kata orang tu formula kehidupan. Celik mata, itu checklist dia. Macam para sahabat mesti ada checklist yang Nabi dah beri dan sebagainya. Mungkin Bonda boleh kongsi juga secara ringkas. Apakah checklist yang mungkin kita boleh lakukan di dalam bulan Ramadan ajaib ni? Semoga lepas bulan ajaib pun kita boleh terus hidup ajaib. Macam Ustaz Ahmad Dusuki kata, mukmin itu sendiri sudah ajaib. Jadi kita nak jadi umat yang ajaib. Bonda ada checklist yang mungkin Bonda boleh bantu kita lah. Mungkin boleh diguna pakai. Bonda. Okey, Bonda nak sebut macam ni. Kualiti hidup kita bergantung pada kualiti emosi kita. Dan kualiti emosi kita bergantung pada fikiran kita. Kualiti fikiran kita bergantung pada hati kita. Dan kualiti hati kita bergantung pada sandaran kebergantungan kita. So, bila kita dah fokus pada Allah, kita akan tenang, saintifiknya kita akan sihat. Dah Bonda terang banyak kali. Tapi, Bonda nak sebut 7S ni benda yang kita buat dari segi emosi dan tindakan. So S yang pertama ialah sentiasa syukur. Sebab itu kita kalau boleh nak tidur pun syukur. Bila bangun pagi, first thing kita syukur. Syukur, kita mengucap, kita doa, kita niat, kita mindset. Bangun pagi, all you win in the morning, you win the whole day. So tentukan bangun setting bersyukur, Allah kembalikan roh kita balik. Bila syukur tu maknanya kita niat nak gunakan segala yang kita ada untuk ubudiyah pada Allah.
Yang kedua, kita nak terus rasa sayang pada diri kita. Ya Allah, aku sayang diri aku tak nak dekatkan pada api neraka, aku tak nak zalim diri aku nak jadi wanita solehah, aku nak tutup aurat, aku nak jaga pergaulan, aku nak jaga solat, kan? So kita pun sayang diri kita, aku nak sayang semua orang, ya Allah, aku nak sayang semua orang tanpa syarat. Tak hukum orang. Yang ketiga, hendaklah kita sabar. Kita ya tahu, kita buat aktiviti je memang ada ujian. Nak bangun, tiba sakit lutut, nak bangun sakit kaki, memang ada. Setiap aktiviti mesti ada ujian. Maka kita sabar. Sabar buat ketaatan, sabar mencegah maksiat dan sabar bila ada cubaan. Dan yang keempat, apa yang kita dengar pagi-pagi? Kita nak sedar diri ke nak sedar orang? Kalau kita terus buka handphone, tengok WhatsApp, tengok profil orang, ini orang manusia paling malang, kerendahan, kesedaran paling rendah. Ya, kita nak tinggi, kita nak sedar diri, mulakan dengan ilmu. Sebab tu Bonda nak share macam ni pengalaman Bonda lah. Bonda bangun pagi first thing, mungkin buka Quran, ya, sambil background Quran, kita pun terus pasang YouTube mana-mana penceramah yang memberi makanan jiwa. Start your day dengan makanan jiwa, ilmu. Dua benda kita tamak, iaitu ilmu dan pegang pada Allah. Yang lain jangan tamak. Yang keempat, mesti sucikan hati, bersihkan hati. Because kualiti hati kita menentukan hidup kita. Bila kita bersihkan hati kita, cara macam mana taubat. Cuba, ni Tok Guru Aziz pesan, cuba hafal penghulu istighfar. Hayati makna dia. Jadikan amalan. Kita taubat, kemudian kita minta maaf pada orang. Setiap kali jumpa orang, nak habis je, minta maaf. Jangan ada account. Ya? Dan kita maafkan orang. So bersih taubat, maafkan, minta maaf. Yang keenam ialah mesti ada sedekah. Sedekah tu jangan tak ada you all, boleh sikit buatlah tabung sedekah subuh. Dan siapa ada pembantu rumah bulan-bulan Ramadan, inilah pembantu rumah kita yang orang miskin yang datang dari jauh tinggal. Dan Nabi pun ada cakap, bangunlah kau dengan orang miskin, bagi orang miskin, hidup orang miskin. Nabi suka pada orang miskin. Dan kita tahu tertegaknya dunia ni 4 perkara. Satu keadilan pemerintah. 2 ilmu para ulama. 3 kedermawanan orang kaya. 4 doa orang fakir. Dia tak kata doa orang kaya kena derma. Orang fakir doa, so mesti kita menyantuni orang miskin. Tengok orang miskin, kita sayang dia. Sedekah ni apa kita ada beri pada orang? Sedekah sayang, sedekah doa, sedekah nasihat, sedekah masa, semua kita beri apa kita ada. Dan yang ketujuh, silaturrahim. Tentukan tidak ada orang pun yang kita ada dendam. Kalau boleh, you all start malam ni, please. You tak akan raya jiwa selagi ada penyakit hati pada orang. Kalau kita payah nak sambung silaturahim, orang tu tak suka kita kejar mata, bayangkan dia depan kita cakap, saya maafkan awak, saya sayang awak kerana Allah, saya tak nak ada account dengan awak. Kita kalau boleh, bayangkan nak tidur malam tu, kita mati dah, mungkin tak bangun. So kita tak nak account dengan orang, kita tak nak orang, jangan aku tuntut pada mahsyar, jangan. Sebab itu salah satu amalan masuk syurga dia maafkan orang. Sebab boleh rasa, kenapa maafkan orang masuk syurga? Yelah, because dengan Allah taubat nasuha, Allah terima walaupun dunia dosa banyak mana. Tapi bila dengan manusia ni walau satu, kan kisah waktu dia ambil pasal dia ambil kayu sedikit tu, celah gigi dia jual kayu, dia kena bakar. Punya tak boleh ada hak orang dengan kita. Sebab itulah jadi kita nak raya jiwa, bukan raya makan kuih raya, bukan nak pakai baju lawan, nak pakai takwa, nak raya jiwa, bebas daripada genggaman ego kita tu. Kita nak ketakwa tu. Sebab you all cakap macam ni, siapa yang tertekan stres sebab kita jauh pada Allah, dan tidak bahagia orang jauh pada Allah, dan tidak mulia orang tak ikut sunnah Nabi. So hari-hari nak dekat pada Allah, ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi, makan, masuk bilik air, semualah akhlak Nabi, semua kita nak ikut. Dia tujuh test ni. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah. Dan Ustaz, saya pun faham kalau cakap pasal sedekah ni, antara tempat yang selalu yang terlintas di fikiran kami, fikiran saya lah, rumah anak yatim, asnaf, pusat tahfiz, siapa lagi, mungkin orang yang mu'alaf dan sebagainya. Itu antara tempat-tempat yang kita nampak jelas lah untuk kita infakkan harta kita. Dan Ustaz, mungkin salah satu contoh kita tahu anak yatim ni memang masyhur, memang ada nas-nasnya, ada amalan-amalan itu ramai yang beri. Kalau bulan Ramadan ni, atau orang adalah bulan-bulan untuk memeriahkan, menceriakan lagi anak-anak yatim. Begitu juga dengan pusat tahfiz, Ustaz. Boleh tak saya tahu apakah amalan, adakah benar kalau katalah saya beri sedekah atau menginfakkan harta saya kepada pusat tahfiz misalan contoh. Katalah saya, okeylah saya ni
bukan ahli tahfiz, tapi saya teringin nak anak-anak saya jadi tahfiz, dan saya kalau boleh nak ada orang lain belajarlah tahfiz. Mungkin saya tak sempat, mungkin keras sangat hati ke, otak dia lambat sikit nak menghafal kan. Jadi tapi saya ada kemampuan. Saya nak taja sesiapa saja yang nak belajar Al-Quran tahfiz. Adakah saya boleh mendapat imbuhan amalan seperti itu sebagai, supaya bukan nak berkira sangat, tapi saya tahu adakah begitu kiranya, bolehkah itu dikira sebagai imbalan, balasan kepada saya? Macam mana tu Ustaz? Ya, dalam kita menegakkan agama Allah ni, banyak jalan-jalan yang Allah bagi pada kita untuk kita masuk dalam syurganya. Allah tak jadikan satu jalan saja, tapi Allah banyakkan jalan-jalan untuk kita nak masuk dalam syurga Allah. Antaranya ialah kita bila kita hidup atas dunia ni, Allah bagi pada kita nikmat-nikmat. Kadang-kadang Allah bagi pada kita satu ruang nikmat, kemudian Allah tutup ruang yang lain pula pada kita. Kadang-kadang orang kita dia beri nikmat anak-anak yang ramai, tapi Allah tak bagi pada dia rezeki yang banyak dalam hidup dia. Jadi bila berlaku dua keadaan sebegini, maka kita pula ada orang yang Allah bagi pada dia yang disebut dengan rezeki banyak tapi anak tak ada. Ini yang Allah jadikan demikian. Anak tak ramai. Jadi rezeki yang lebih dia ni, datanglah tanggung orang-orang yang susah, anak-anak yang ramai ini. Ini satu cara untuk meramaikan pada kitanya anak-anak dan zuriat kita. Di antara cara yang baik dalam hidup kita. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalathah." Bila mati saja anak Adam, terputus amalan-amalan seorang, kecuali 3 je yang boleh hidup lagi. Apa dia? Waladin salih yad'umhulah. Daripada 3 ni Rasulullah kata doa daripada anak yang salih yang mendoakannya. Kadang-kadang kita ni nak dapat anak tak dapat. Jadi kita carilah anak-anak saudara, carilah anak-anak angkat, carilah anak-anak tiri, carilah anak-anak apa dia. Kalau tak dapat juga, tanggunglah anak kucing, senang ceritanya. Itu satu cara dalam hidup kita untuk kita dapatkan pahala. Allah jadikan demikian. Lalu di antara cara yang paling baik dalam dunia kita sekarang ni ialah meramaikan orang yang menghafal Quran. Bila meramaikan orang menghafal Quran, anak-anak yang dia ada potensi untuk menghafal Quran, lalu kita bagi peluang pada dia untuk dia menghafal. Kita ada rezeki, kita tanggung mereka. Jadikan mereka ni anak-anak angkat kita. Lalu mereka baca ayat Quran untuk diri kita. Siapa yang nak baca untuk kita tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari orang nak baca Quran untuk diri kita ni. Kecuali orang-orang yang kita tanggung ni lah. Bila kita tanggung tersebut, maka kita akan dapat pahala daripada bacaan yang dia baca, tanpa Allah kurangkan pahala-pahala dia. Ini cara demikian. Sebagaimana kita ajak orang berbuka puasa ni kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita, bila bulan Ramadan ni, di antara cara kamu nak dapat pahala banyak, kamu ajak orang seramai mungkin untuk berbuka puasa dengan persiapan yang kamu sediakan untuk mereka. Kita sediakan kurma, kita sediakan semua ni. Kemudian bila nak berbuka puasa, dia makan makanan yang kita sediakan. Pahala-pahala dia puasa tu dapat sama pada kita. Demikian juga bila kita tanggung anak-anak menghafal Quran. Anak-anak menghafal Quran ni, kita tanggung mereka. Kita tahu dia menghafal Quran. Kita pergi jumpa dengan penjaga-penjaga mereka tersebut, ataupun kita jumpa dengan pihak pengurusan, kita sebut, saya nak tanggung anak ni. Pahala tersebut Allah akan bagi sama pada kita, tanpa Allah mengurangkan pada anak-anak tersebut. Ini pahala-pahala yang berpanjangan. Dan ibu ayah yang bagi anak-anak dia ditanggung tadi pun, dia dapat pahala juga. Tak rugi langsung dalam hidup mereka. Ini kita berebut. Biar jadi cerdik lah. Saya sebut, dalam hidup kita ni, biar kita jadi cerdik. Kadang-kadang kita tak buat amalan itu, tapi kita dapat pahala itu. Macam mana kita nak buat demikian? Macam Abu Talib tanya sebentar tadi kan. Saya ni nak menghafal, tak boleh dah. Saya ni kerana saya ni benak. Orang tanya, kenapa tak boleh menghafal? Benak. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Disebut demikian. Ni alasan dia dah. Alasan dia. Tapi dalam hidup kita ni kalau kita tak boleh nak menghafal, kita bagi orang lain menghafal, dan kita dapat pahala daripada hafalan dia tersebut. Ini banyak ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, so kalau dekat Ustaz punya tahfiz tu, kalau kita nak taja satu orang murid, berapa sebulan Ustaz? Ada pelajar-pelajar yang dah habis dah 30 juzuk, mereka sedang menyambung peringkat untuk dapat syahadah, ataupun mereka nak sambung SPM dan sebagainya, sebanyak lebih kurang RM250 sebulan. Itu sekadar itulah di kalangan pelajar-pelajar ni.
Dan ada yang dah habis dah 30 juz, yang belum habis lagi 30 juzuk, kos dia besar sikit. RM300 sebulan. Untuk pembiayaan mereka, begitulah 300 ke 400 ringgit. Tu kena tanya balik pegawai kewangan saya ni sebenarnya. Ustaz, maknanya kalau kita nak taja seorang pelajar untuk dia habis 30 juzuk, berapa lama? Berapa lama? 3 tahun mereka menghafal. Dan biasanya kami buat begini, kalau nak tanggung tersebut, seorang tu sebanyak RM3,000 ataupun RM3,500. Seorang tersebut. Kalau 3,000 tu pelajar-pelajar yang dah habis dah 30 juzuk. Yang 3,500 ni dia mahal sikit kerana kos dia 500 je lebih. 3,500 tersebut kerana kos dia mahal sikit kerana memerlukan kekuatan pada mereka tersebut. Jadi oleh demikian pelajar-pelajar yang 3,500 ni yang belum lagi habis. Manakala yang dah habis dah 3,000 setahun. 3,000 setahun. Maknanya kalau mereka nak habis 30 juzuk tu selama lebih kurang 3 tahun, biasa mereka akan habis. Bila mereka habis tu, kita perlu lebih kurang dalam 9,000 saja untuk membiayai mereka tersebut. Ustaz, maknanya kalau katakanlah seseorang tu dia masukkan dalam akaun Tafiz Ustaz 3,500, dia tak beritahu pun pelajar mana, tapi automatik boleh tak dia niat, ya ini saya nak taja seorang pelajar buat Hafiz selama setahun. Kemudian setahun lagi dia beri lagi. Kalau boleh kita nak susun, kita nak maklumkan pada pelajar tersebut dengan tujuan nak suruh pelajar ni baca doa kepada ibu-ibu dan bapa-bapa angkat mereka tersebut untuk ibu bapa angkat mereka ni untuk dibaca doa kepada mereka tersebut. Tapi kalau nak buat cara umum pun boleh juga, tak jadi masalah. Kami terima dua-dua. Suka amalan rahsia. Ya, boleh juga, tak jadi masalah. Dan kita pun fahamlah kalau ada yang 3,500 tu, kita pun faham. Yang ni tajaan, biasanya demikian. Masya Allah, subhanallah. Peluang Ustaz ni, ini peluang kemasan. Ya Allah, ini peluang keluarkan lagi keajaiban. Keluarkan. Katalah, macam mana benda? Keluarkan duit simpanan yang ASB ke apa tu, keluarkan malam ni, masukkan Tafiz Ustaz. Transfer ke alam akhirat. Sebab kalau you nak dapat apa ni, berapa komisen 6%, 7%. Belum tahu. Banyak orang simpan duit takut dia sakit demam. Cadang nak sakit. Ambil je duit. Yang tabung haji ke apa, beri aja. Masya Allah. Ustaz ni ada yang tanya macam mana cara nak taja apa macam Johari Ishak ni kan. Sebab apa ramai benda orang memang ramai nak menaja tapi tak tahu caranya, jalannya sebab boleh je terus kepada pada akaun Matan Center yang ada tu, ataupun Matan Center. Matan tu sebenarnya akronim nama daripada Ma'had Tafiz Nabawi. Tu cara demikian, ataupun terus ke talian bendahari saya. Bendahari ataupun kami ada jabatan keuangan. Jabatan keuangan ni untuk nak mengurus keuangan ni jangan pergi lari ke tempat lain dan sebagainya. Jadi kita ada mereka yang bertanggungjawab terhadap keuangan ni. Pegawai keuangan sayanya boleh terus di talian talian 01 berapa? 013 6171 941 013 Okey. 6171 941. 941 ini adalah bahagian keuangan. Jadi kita call, katalah di atas ni nak call, saya nak taja ni RM250, call je lah RM300 ataupun boleh WhatsApp pada beliau. Nanti dia akan balas setiap WhatsApp tersebut, insya-Allah. Lebih baiklah sebab dia ni pegawai keuangan ni perempuan, rasa tak sesuai kalau nak call malam-malam ni. Jangan call, WhatsApp saja. Nanti kan ramai pula maklumkan saja. Tanya soalan lain. InsyaAllah untuk dia akan taja Ustaz. Ya, insya-Allah. Amin. Ustaz nak tanya, Tafiz ni lelaki saja, perempuan saja ke ataupun macam mana? Ada dua-dua. Dua-dua nak masuk syurga. Lelaki dan perempuan. Dua-dua kita nak suruh masuk syurga. Masya Allah. Dan Ustaz, pelajar Tafiz Ustaz ni ada yang memang khusus ada anak yatim, ada yang ataupun memang ada ibu bapa ke macam mana? Ada yang anak yatim, ada yang miskin. Dan sebenarnya di tempat saya ni saya nak kira pelajar-pelajar mudah-mudahan mereka ni yang pentingnya mereka nak menghafal Quran.
di kalangan mereka tersebut. Jadi kita harap supaya anak yatim, orang miskin, dua-dua kita tanggung mereka untuk menghabiskan pengajian dan hafalan mereka tersebut. Sekarang ni bangunan Ustaz nak buat yang mana? Yang tengah-tengah nak buat tu Ustaz? Saya sedang menyiapkan di bangunan masjid di Pulau Langkawi yang datang daripada rombongan Brunei Darussalam, yang datang tolong bantu. Ada juga sahabat-sahabat kita daripada kumpulan meraih berkah, ada daripada Brunei, ada daripada Singapura yang datang tolong untuk saya bangunkan di sana satu di Pulau Langkawi. Kemudian di Jerantuk Pahang saya sedang bangunkan bangunan pengajian pelajar di tepi sungai yang cantik. Nanti saya nak jemput sangat Prof dan juga Abu Talib datang di tempat tersebut. Tempat ni cantik. Kalau ada masa dan peluang, insya-Allah lebih kurang 2 jam setengah je sampai di tempat tersebut. Kemudian satu lagi saya sedang bangunkan yang terbaru. Ada seorang hamba Allah, dia telah mewakafkan tanah dia seluas 9 ekar. Tanah dia di Kuala Terengganu. Tanah ni, dan dia nak suruh saya bangunkan. Orang yang baik, orang yang soleh, dia infakkan tersebut dan saya bangunkan. Dan saya nak buat masjid terlebih dahulu di jalan nak pergi ke Kuala Telemong. Jalan masuk ke Kuala Telemong nak pergi ke Tasik Kenyir. Ni orang Terengganu, sesuai sangatlah untuk pakak-pakak bantu di sana. Kemudian di Kelantan kami sedang bangunkan bangunan asrama pelajar-pelajar untuk pelajar-pelajar perempuan di Kelantan itu sendiri. Ni insya-Allah di Kelantan tu kita tambak tanah dalam sawah padi. Kemudian alhamdulillah nampak cantik kawasan tersebut dan kita dah siap dah masjid dan kita siap dah, pelajar-pelajar pun dah ada dah. Selain daripada itu saya bangunkan juga di selatan Thailand, di Yala ni insya-Allah yang tu kita salurkan sumbangan melalui produk-produk yang telah kita bangunkan tersebut. Ini di antara tempat-tempat yang saya bangunkan lah. Terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang tak terhenti-henti di kalangan terutama Prof yang banyak membantu dan juga sahabat-sahabat yang banyak untuk menyusun dan membantu untuk menggerakkan kerja-kerja yang baik ini. InsyaAllah. Subhanallah. Ya Allah. Jala saya Talib. Itulah ya Allah. Boleh dah banyak transfer tu ke akhirat, kita dah nampak postage barang dia je. Subhanallah. Moga Allah rahmati dan Allah berkati kalian semua. Tak nanti di akhirat dia bawa lagi satu je. Tapi dah berkorna dah. Yang lain dah hantar dah siap dah. Orang dah tengah sibuk banner. Subhanallah Ustaz. Subhanallah Ustaz. Ya Allah. Jadi Ustaz ni kalau saya nak follow ke, ada IG ke Facebook ke, kat mana nak follow ni Ustaz? Follow di IG saya ataupun di Facebook saya ataupun terus ke Matan Center. Tulis di IG Matan Center pun ada, Facebook Matan Center pun ada. Matan Center, Matan tu sebenarnya Matan. Saya gabungkan daripada nama Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Saya namakan dengan Matan. Center tu berpusat je. Tu dipanggil demikian. Ada crawler tu. Ya. Ustaz dah berapa lama dah Ustaz? Dalam lebih kurang 12 tahun saya telah menggerakkan kerja-kerja ini. Subhanallah. 12 tahun. 12 tahun. Subhanallah. Apa yang telah aku lakukan dalam hidupku. Allahu Akbar. Baik Ustaz, saya nak cucuk angin boleh Ustaz? Okey, insya-Allah nanti kita bincang-bincang lagi Ustaz. Ya Allah. Sebab apa? Ini sebenarnya ialah Ustaz buat ni secara berjemaah. Kita kalau boleh nak panggil rakan-rakan yang lain ni, inilah peluang Ustaz. Ustaz adalah kata orang tu courier service. Ustaz ada courier service. Jadi kita ni semua nak menghantar barang ke akhirat. Jadi kita calling lah Ustaz ya nanti. Amin. Jangan lupa doakan saya sama biar saya istiqamah. InsyaAllah mesti. Ya Allah, tu ramai sahabat-sahabat kita. Ya Allah, subhanallah. Ya, FB je Matan Center. Saya akan sentiasa bersama Ustaz. Masya Allah. Ramai yang doakan Ustaz. Masya Allah. Dan insyaAllah kita pun ada hajat sedikit lah Ustaz ya. Tak banyak mana, insyaAllah kita pun baru rilis buku Bebas Stres pagi tadi, dan petang tadi pun kita dah start rilis kepada sahabat-sahabat kita yang dah berjaya mendapatkannya. Dan kami berhajatlah ke mereka yang mendapatkan buku ni. Untuk malam ni insyaAllah kita nak berikan sebahagiannya kepada Matan Center, insyaAllah, mudah-mudahan Ustaz. Buku apa tu? Buku Bebas Stres, formula bebas. Sebab apa bonda ni Ustaz?
Kalau saya tengok di IG, di Facebook, tak ada benda lain. Bonda, suami saya macam ni. Bonda, anak saya macam ni. Bonda, mak mertua saya stres dengan ni. Stres je. Stres ni, tak tahu macam mana nak ni kan. Jadi bonda kata okey macam ni lah. Bonda cakap dah bertahun-tahun, bonda buat satu buku power nak tak? Semua nak. Jadi bonda buatkan satu ebook. Bukan saya dapat ebook, bonda bagi 3 lagi buku percuma. Dapat satu, dapat lagi, beli satu, dapat lagi 3, iaitu buku formula kehidupan, buku checklist kehidupan, dan yang terkini adalah hashtag Raya Jiwa. 2-3 raya esok lusa dah raya ni kan, ada Raya Jiwa, insyaAllah. Jadi dapatkan satu pada harga, asalnya harganya 397 package ni, tapi bonda rilis hanya pada harga RM97 saja untuk yang terawal, dan boleh dapat 4 terus buku, dan sebahagian dia ada seperti berapa ringgit, dan kita akan sumbangkan kepada Matan Center, insyaAllah. Ini hajat kami lah. Amin, amin. Kami nak macam mana nak dapatkan tu e-book tersebut? Macam mana Ustaz? Macam mana nak dapatkan e-book tersebut? Kita ada sediakan link, iaitu di OnPay. Kita ada letakkan link tu di Allah Rabbi ya Karim ya Rasulullah, di sekejap saya tengok, saya letak kat komen. Dah letak kat komen. Terima kasih. Ada sahabat kita dah letakkan kat komen. Di situ link, tekan saja, insyaAllah. Tekan saja, terus membawa kepada page untuk dapatkan ebook tersebut. Dan insyaAllah kita hajat nak berkongsi lah. Kita difaham perjalanan ustaz-ustaz ni mendekatkan ni menjadi ibarat jabatan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita nak jabatan terkukuh, sentiasa terjaga kan. Saya tahu ustaz, kalau boleh kita pun nak buat sama-sama lah apa yang amalan ataupun jalan dakwah yang ustaz buat tu, insyaAllah kita nak support juga. Kami faham kami tak pandai mana, tak ada ilmu banyak mana, tapi harapan kami adalah sikit hati dan peluang untuk kita kongsi sama-sama. Saya sangat yakin itu di naktenang.com. Saya sangat yakin yang sedang menonton sekarang ni semua ada hajat yang sama, nak berkongsi rezeki, nak kata orang tu nak cucuk angin lah apa yang ustaz lakukan tu, nak tumpang pahala sama-sama, insyaAllah. Kita bangkit di syurga nanti sama-sama. Allah berbina dan beri peluang kita untuk ada rumah, ada istana di syurga, insyaAllah. Ya boleh, harapan kita begitulah boleh. Ada risau belakang ustaz, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Tolong amin. bantu saya, doakan saya. InsyaAllah ustaz. InsyaAllah mestinya. Tolong ya yang sedang live sekarang ni, insyaAllah kita doakan kedua tok guru kita ni. Kita doakan juga. Ya saya boleh. Balik doa Ustaz Najah Faiza, banyak pengorbanan, bukan senang ustaz ni, sibuk aja. Allah Ya. Masya Allah. Pejuang ni masa kat dunia ni memang tak ada masa ni. Suami kita doakan ustaz bahagia, suami isteri tak Amin. 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 Semuanya kita doakan dia sama-sama, kita doakan ustaz. Oh, ada orang ada permintaan ni, kejap. Dia tahu ustaz punya doa best-best. Sebelum kita minta ustaz doakan untuk kita sama, kita doakan ustaz dulu, dan bonda kita insya-Allah mudah-mudahan Allah bangkitkan di akhirat tanpa hisap, mudahkan segala urusan di alam akhirat, di alam barzah, mudah-mudahan seluas-luas di alam barzah buat ustaz dan bonda, dan Allah bangkitkan di depan akhirat nanti menjadi jiran kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Ya, tolong doakan agar mudah urusan bonda dan juga ustaz. Baik ustaz, ada dah mula dah minta ustaz tolong bacakan doa untuk boleh ustaz? Boleh, insyaAllah. Kita baca doa untuk malam-malam akhir kita berada di dalam bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semakin berakhir bulan Ramadan yang kami berada ini, ya Allah. Saat penghujung di Ramadan yang kami berada ini, ya Allah, kami tadahkan tangan kami sesama kami di alam maya ini, ya Allah, memohon keampunan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah nama kami daripada senarai ahli neraka itu, ya Allah. Tampalkanlah di nama kami di dinding-dinding syurga itu, ya Allah. Jadikan nama-nama kami di kalangan khalayak-khalayak yang selayaknya
berada di kalangan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, menghampiri saat penghujung Ramadan ini ya Allah, merasakan rasa keresahan dan kesedihan dalam kehidupan kami ya Allah. Bimbangnya kalau sekiranya dosa-dosa kami ini tidak diampunkan oleh kamu ya Allah. Takutnya kami kalau sekiranya kami diuji dengan ujian-ujian yang tidak mampu untuk kami pikul ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tadahkan tangan di malam yang baik ini ya Allah, mengharapkan agar kamu anugerahkan pada kami ya Allah keampunan kamu dan kerahmatan kamu dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan tiada bahasa untuk kami lafazkan pada kamu ya Allah tentang banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan di dunia yang sementara ini ya Allah. Namun ya Allah, di saat mana kami datang pada kamu dengan penuh dosa-dosa yang bergelumang di tubuh badan kami ini ya Allah, kami mengharapkan kamu mengampuni dosa kami ya Allah. Kemudian kami mengulangi lagi perbuatan itu ya Allah. Kami lakukan dan kami lakukan dosa-dosa kembali ya Allah. Kemudian kami datang ke hadrat kamu ya Allah dengan keadaan gelumang dosa-dosa yang banyak ini ya Allah. Kami memohon dan mengharapkan kamu mengampunkan dosa kami ya Allah. Lalu kamu ampunkan dosa kami ya Allah. Kami mengulangi lagi perbuatan yang sama itu ya Allah. Dengan perbuatan yang sama itu kami lakukan dan berulang kali dalam hidup kami ini ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah di saat kesekian kali dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah, mengharapkan keampunan dosa kami yang kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tidakkah kamu berjanji dengan Nabi kami keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengharapkan janji-janji itu ya Allah, agar kamu lakukan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan hidup kami ini ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup kekeluargaan kami ini ya Allah, terutamanya dalam hidup berpasangan ini ya Allah. Kami mengakui kesilapan kami dalam kehidupan kami, dalam kekeluargaan kami ya Allah. Sebagai seorang suami ya Allah, kami lakukan kesalahan yang banyak terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Sebagai seorang isteri ya Allah, kami melakukan kesilapan yang banyak terhadap suami kami ya Allah. Suara kami seringkali meninggi di hadapan suami kami ya Allah. Kata-kata kami menyebabkan terhenti suami kami ya Allah. Kata-kata yang kasar yang keluar daripada bibir kami ya Allah. Kami tidak sengaja melakukan demikian ya Allah. Kesilapan kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami yang kami lakukan pada mereka ya Allah, dalam mentarbiah dan mendidik mereka ya Allah. Ampunkan kesilapan kami itu ya Allah. Ya Allah, kesilapan-kesilapan yang kami lakukan dan kami lakukan ini ya Allah, adakah disebabkan kerana kesilapan kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya silapnya kami terhadap ibu kami ya Allah. Kata-kata yang kasar yang keluar daripada bibir kami seketika dahulu ya Allah, yang menyebabkan merobek-robeknya hati ibu kami terhadap kami ya Allah. Kata-kata yang tinggi kami sebut dan kami lafazkan di hadapan ibu kami ya Allah, menyebabkan berderai air mata ibu kami mendengar kata-kata kami dahulu ya Allah. Kata-kata kami itukah ya Allah ia menyebabkan kehidupan kami menjadi sebegini ya Allah. Kesilapan kami terhadap kedua ibu bapa kami dahulukah ya Allah ia menyebabkan hidup kami diuji dengan ujian sebegini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhnya kami daripada rahmat kamu saat sebegini ya Allah. Kecuali dengan rahmat kamu ya Allah, kamu pulangkan kembali kami ya Allah keribaan keredaan kamu ya Allah, agar kamu meredai perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada mata-mata yang sering berdengki dengan kami ya Allah. Tulisan-tulisan yang sering kali mencari hati-hati kami ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, agar kamu kurniakan kami sahabat-sahabat yang boleh mengajak kami dan memandu kami jalan ke syurga kamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada teman-teman yang merosakkan perjalanan hidup kami ini ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang saleh ya Allah, kehidupan yang diredai di sisi kamu. Jauhkanlah kami daripada kehidupan yang membawa kemarahan dan kemurkaan kamu yang tak berterusan pada di kami ini pula ya Allah. Ya Allah, di penghujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah, izinkan bibir kami mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkan saat tersebut ya Allah, ruh kami keluar dalam keadaan tenang ya Allah. Izinkan di saat demikian itu ya Allah, wangian-wangian daripada syurga itu mendatangi kami ya Allah.
menghampiri tubuh badan kami ya Allah, dihamparkan di badan kami ini ya Allah sutera yang indah daripada syurga kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan pada kami ya Allah tempat yang indah saat mana roh kami keluar daripada jasad kami ya Allah, diusungnya jenazah kami untuk disolat dan dimandikan ya Allah di kalangan anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang kami taja pengajian mereka ini ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang akan mendoakan kami ya Allah. Kurniakan pada kami anak-anak yang demikian ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan malam pertama kami di barzah nanti malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Ramadan sebegini ya Allah seringkali menjadikan kerinduan itu mendatangi hidup kami ya Allah, membuat-buat rasa rindu kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya mengusap kepala kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami berkejaran pulang daripada pengajian kami ya Allah, memeluk tubuh badan yang munggil itu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat tangannya mengusap-ngusap kepala kami dahulu ya Allah. Rindu, kamulah yang mengetahui ya Allah betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal di saat sebegini ya Allah. Kamu jadikanlah Ramadan ini ya Allah kubur-kubur mereka di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa-dosa arwah ayah kami yang dibawa itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar dengan doa ini menjadikan kubur-kuburnya menjadi taman-taman syurga ya Allah. Dihapuskan segala dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya terhadap ibu kami ya Allah. Di kala mana kami bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah, seketika dahulu kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu kami ya Allah. Kami pernah membatukan diri saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kamulah yang mengetahui ya Allah betapa dosanya kami di saat yang sedemikian rupa itu ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami mencium kami sebelah pipi kanan dan kiri kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, di saat mana kami sakit ya Allah, ibu kami turut sakit bersama sakitnya kami ya Allah. Ibu kami ya Allah berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ini ya Allah. Ibu kami ya Allah, saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ia tersenyum indah ya Allah melihat kami bahagia dalam kekeluargaan kami ya Allah. Di samping hatinya menyimpan rasa sayunya dalam hidupnya ya Allah, kehilangan kami dalam kekeluargaannya ya Allah. Ibu kami ya Allah menunggu-nunggu saat kepulangan kami ya Allah, menunggu-nunggu kehadiran kami untuk makan bersama dengannya ya Allah. Sedangkan kami gelak tawa bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah. Dosanya kami pada mereka itu ya Allah. Dosanya kami pada mereka itu ya Allah, khususnya kami ini anak lelaki ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah, angkatlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah. Kami lakukan dosa-dosa tubuh badan yang indah itu ya Allah. Izinkan kami meletakkan kami ya Allah di atas ribaan dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mencium, sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah untuk kami kembali pulang ke dalam bulan Ramadan
Ramadan dan Ramadan yang mendatang nanti ya Allah. Kamu jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Anugerahkan peluang untuk kami ya Allah, untuk kembali ke Ramadan yang akan datang nanti ya Allah. Berilah peluang untuk kami membetulkan jalan hidup ini ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah keampunan dosa-dosa pada kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kenangan lalu yang kami lalui ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini kecuali kamulah yang maha mendengar doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah ya Allah. Syukur. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz bagi yang ni katakanlah mereka nak baca anak-anak tahfiz dan pada mak ayah pasal-pasal meninggal dunia, boleh tak Ustaz? Boleh. InsyaAllah boleh. Nanti maklum Ya, saja maklum saja insyaAllah. Pada saja. So, siapa InsyaAllah. yang mampu you all, kalau rasa berdosa pada mak ayah, rasa nak macam mana pasal mak ayah lepas sekali kalau keamalan kita. So kalau siapa yang ada rezeki, gunakanlah segala duit kita ada tu. Bayangkan kalau kita sponsor satu belajar tu tiap hari dengan Al-Quran satu huruf, mak kita dapat, ayah kita dapat, tak sanggup kita baca-baca pun lepas solat lah kita baca. Kita seorang belajar satu, mak ayah kita dapat, dan berdua masa depan anak-anak tu dia akan dapat keturunan yang baik. Cuma hafaz Quran dalam umur dan kaki dia, bayangkan dia menjaga satu generasi. Masya Allah, susah besar. Ini dah merupakan sedekah kita. Kalau kita ada emas pun kita jual untuk kita infak benda ni. Emas semua tu gunalah sekarang you all. Jangan simpan duit untuk sakit demam. Kalau kita sedekah dengan banyak, insya-Allah Allah jaga tubuh kita, sebab setiap kebaikan yang kita buat dari segi saintifiknya, hormon yang baik, sistem imun kuat. So, sedekah you all. Saya merayu pada semua ni. Support ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita sama-sama, kalau boleh kita nak selalu dengan Ustaz ni supaya kita boleh build up. Kata orang tu ramai sebenarnya yang nak menginfak tapi tak tahu caranya, tak tahu. Ramai, kalau saya tengok ni ramai yang bertanya. InsyaAllah kita akan sentiasa kongsi maklumat ni. Nanti kita bincang dengan Ustaz Mat Dusuki macam mana kita nak sebarkan lagi untuk terus support anak-anak tahfiz, anak-anak asnaf, anak-anak yatim piatu di tempat Ustaz ni. InsyaAllah Ustaz, Allah nampak segala apa yang Ustaz lakukan, dan saya sangat yakinlah Allah pasti sediakan tempat yang cukup istimewa untuk Ustaz di sana nanti insyaAllah. Di dunia pastinya dan akhirat semestinya insyaAllah. Dan Bonda, semestinya Bonda terima kasih banyak Bonda atas waktu yang Bonda luangkan untuk kita sama-sama dengan Bonda. Ini adalah sebagai satu muhasabah diri kita sendirilah. Terima kasih atas ilmu yang Bonda dengan Ustaz kongsikan. Saya harap semua di sini dapat terus doakan murabi-murabi kita, ustaz-ustaz kita, ustazah kita, yang sentiasa memberikan ruang dan waktu mereka, yang patutnya mereka berehat, mereka buat amalan mereka sendiri, tapi mereka luangkan waktu bersama dengan kita insyaAllah. Malam pun dah semakin melewat dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton live ni. InsyaAllah Allah makbulkan semua doa-doa anda. InsyaAllah kita nak support sama-sama Matan Center. Nombor talian pun kita dah sediakan 0361711941, dan kita boleh kontak tim Ustaz untuk terus memberikan sumbangan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bonda. Ada sekian rumah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Abu Talib. Terima kasih. Sama. Haja Faizah, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.